Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Sidi Martian mana bersama saya Fahazim. Kementerian Belia dan Sukan KBS mahu pengumuman allowance bulanan yang ditukar kepada gaji menjadi pembakar semangat buat atlet di bawah program podium RTG melayakkan diri ke Sukan Olimpik Paris 2024. Menterinya Hannah Yeoh berkata, melalui inisiatif tersebut sudah tiba masa para atlet berusaha lebih gigih bagi melayakkan diri ke tamasya berprestij itu. Menurut Hannah, latihan sahaja tidak mencukupi kerana peminat dan seluruh rakyat Malaysia mahu melihat hasilnya. Jadi kita dah tak banyak masa lagi sebelum ke Sukan Olimpik Paris. Saya nak semua bertungkus lumus untuk pastikan satu, mereka layak, dan keduanya, mereka betul-betul serius mengambil peluang ini kerana peluang ini bukan semua orang dapat dan bukan semestinya boleh pergi kali kedua nanti di Los Angeles. Itu sebab mereka kena ambil peluang ini dan betul-betul serius dalam latihan. Tambahnya, masa semakin suntuk dan hanya berbaki beberapa bulan sahaja menjelang Olimpik Paris yang bakal berlangsung pada 27 Julai hingga 12 Ogos depan. Khamis lepas, KBS mengumumkan bayaran allowance bulanan atlet di bawah RTG ditukar kepada gaji dan akan dinaikkan dengan minimum asas sebanyak RM1,500 sebulan. Ini menjadikan seramai 307 atlet dan 86 atlet bara di bawah program itu menerima caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP serta Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Sementara itu, Hannah Yeoh meluahkan kekecewaan terhadap prestasi hambar kem badminton negara di Terbuka Malaysia baru-baru ini. Pasti kecewa kerana ini adalah tahun kedua di mana perlawanan akhir tak ada atlet kita. Saya hanya nak semua atlet podium kita, bukan saja untuk badminton, kerana sekarang kita dah sign bentuk gaji, kontrak dengan semua atlet. Setakat ini, pencapaian terbaik adalah menerusi beregu lelaki Aaron Chia So Woo Yik yang mara sehingga suku akhir sebelum tewas di tangan juara dunia dari Korea Selatan, Kang Min Hyuk Seo Seung Jae. Dalam pada itu, Hannah Yeoh menasihati Persatuan Kebangsaan seharusnya bijak mencari dana sendiri tanpa bergantung dengan kerajaan. Menurutnya, KBS telah memperkenalkan pelbagai insentif dan pengecualian cukai yang boleh digunakan untuk menarik pelbagai pihak melabur dalam sukan. Every sport association will tell us that they really don't have enough money, and that's the reason why we have established so many other ways that they can apply for the funds, like Grant Padanan Sukan number 1, and also all this incentive cukai that we are working on to help sponsorship increase for this sports association. Sponsorship will always follow the audience, and so that's why there is a need for all the Persatuan Sukan Kebangsaan to always increase viewership. For you to increase viewership, that means you need to improve performance so that. Beliau berkata demikian pada sidang media Malam Anugerah Olahraga Malaysia di Ibu Negara. Menjelang aksi sulung kumpulan E saingan Piala Asia, Ketua Jurulatih Skuad Harimau Melaya Kim Panggon optimis anak buahnya mampu melakar kejutan ke atas pasukan di ranking 87 dunia Jordan di Stadium Al Janoub, Qatar. Menurut Panggon, skuadnya sudah bersedia memberi cabaran kepada kuasa besar Asia mengambil kira rekod 7 kemenangan, 2 seri dan 1 kekalahan dicatatkan sejak Mac tahun lalu. I think this record can give us something that confidence we can play that level, around 87 Jordan. I think we want to maintain this our momentum to go through this tournament. I think we want to give something happiness to the Malaysia public. That is our aim. Tambahnya, kecederaan dialami beberapa pemain juga tidak banyak menjejaskan rentak Harimau Melaya.
there is little injury players, but still I think we can put full of our power for tomorrow game. Tactically, technically, strategically, I think all are ready for tomorrow game. Sementara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin menyifatkan saingan Piala Asia umpama mini Piala Dunia kerana ia adalah kejohanan tertinggi peringkat Asia. Ini adalah kali pertama dalam tempoh 43 tahun Malaysia layak secara merit ke pusingan akhir. Justeru beliau menggesa pemain tidak mensia-siakan peluang ini dan mencipta sejarah layak ke peringkat kalah mati. Penyertaan Malaysia di Piala Asia pada 3 edisi sebelum ini iaitu pada 1976, 1980 dan 2007 sekadar berakhir di peringkat kumpulan. Skuad Harimau Melaya akan memulakan saingan kumpulan E berdepan Jordan pada pagi Selasa. Saingan Piala Asia 2023, bekas penyerang Liverpool Takumi Minamino membantu kejayaan Jepun bangkit menewaskan Vietnam 4-2 pada perlawanan pembukaan kumpulan D di Stadium Altumama semalam. Pemain berusia 28 tahun itu menjaringkan 2 gol selain demi memastikan skuad Samurai Biru meraih kemenangan pada perlawanan itu. Skuad kendalian Hajime Moriyasu tidak menunggu lama untuk berada di hadapan selepas Minamino meledak gol dalam kotak penalti pada minit ke-11. Bagaimanapun, 5 minit kemudian, Jepun dikejutkan dengan gol penyamaan Vietnam hasil tandukan cantik penyerang Nguyen Dinh Bak. Jaringan tersebut ternyata membakar semangat Vietnam dan mendahului perlawanan apabila Pham Tuan Hai mudah menolak bola tampanan kurang kemas Zion Suzuki pada minit ke-33. Menghampiri waktu rehat, Jepun berjaya menyamakan kedudukan sekali lagi hasil rembatan Minamino ke penjuru kiri gawang lawan. Jepun kembali mendahului perlawanan 3-2 menerusi rembatan dari luar kotak penalti Kito Nakamura pada masa kecederaan. Bersama babak kedua, Jepun menjarakkan kedudukan apabila pemain gantian Ayase Ueda memanfaatkan peluang pada minit ke-85 sekaligus mengesahkan kemenangan. Jepun bakal bertemu juara 2007 Iraq, manakala Vietnam pula akan bertemu Indonesia dalam aksi kedua kumpulan pada 19 Januari nanti. Dalam pada itu, bagi aksi kumpulan C, Emirat Arab Bersatu UAE memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Hong Kong 3-1. Pada pertembungan di Stadium Antarabangsa Khalifa, naib juara edisi 1966 itu mendahului 1-0 pada separuh masa pertama menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Sultan Adil Malamiri pada minit ke-34. Bagaimanapun, Hong Kong bangkit menyamakan kedudukan selepas 4 minit babak kedua bermula menerusi Philip Chan Siu Kuan. UAE pantas menambah gol menerusi rembatan Zaid Sultan ke dalam gawang lawan menewaskan Yap Hung Fai pada minit ke-52. UAE dihadiahkan penalti kedua pada masa kejderaan yang disempurnakan Yahya Al-Ghassani sekaligus mengesahkan kemenangan bergaya pasukan. Terdahulu, jaringan kedua Hong Kong oleh penyerang Michael Udebuluzor pada masa kejderaan babak kedua dibatalkan video bantuan pengadil VAR. UAE akan berdepan Palestin pada 18 Januari manakala Hong Kong akan bertemu Iran sehari selepas itu. Permulaan positif meskipun sekadar mengakhiri saingan di peringkat suku akhir. Demikian pandangan pengarah Kejuruteraan Akademi Badminton Malaysia ABM, Reksi Manaki mengenai prestasi keseluruhan ditampilkan pemain negara di Terbuka Malaysia 2024. Reksi mengakui sandaran negara yang kini berada dalam misi merebut slot ketemasya Olimpik Paris 2024 perlu segera bangkit memperbaiki prestasi. Mereka harus improve dalam apa ya? Accept dalam situasi apapun gitu. Sekarang mereka hanya accept kalau mereka dapat poin senang ataupun main dalam game mereka jalan, ya itu mereka sangat nampak confident. Tapi di saat permainan itu tidak sesuai dengan apa mereka punya pikiran, mereka itu sudah fikir banyak, efek kepada mereka punya emotion, panik, ya cara bermainnya sudah orang cakap tak ada combination antara pikiran dengan kekuatan, ya. Nah, ini yang memang kita harus improve. Bagaimanapun, Reksi tetap optimis dan menyifatkan Terbuka Malaysia selaku aksi pemanas badan bagi memulakan musim 2024.
Sekian stadium RTM dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, Salam Malaysia Madani, salam sukan untuk semua.